Bang tolong, tolong Pak Lu banyak kemudian. Semua orang bersedia? Bang, jangan minta satu lagi bang. Tolong dua. Jangan minta dua, buka dua. Tolong bang. Bang, tolong bang. Dua ni. Tiga. Okay, satu. Bang, dia seorang bang takkan lagi payah ke dia bang. Semangat Palestin dan minta tolong angkat. Tidak ni, tak dapat. Lagi bang. Dua orang kena semangat Palestin, Halim. Halim bukan Palestin, Halim Palestin. Kamu satu membiarkan sahabat kamu kat seorang-seorang. Kamu dah bersedia semua? Jangan minta lagi. Cukup dulu. Siapa yang nak nampak muka Pak Lu, dia duduk rumah. Jangan risau, Pak Lu tak answer. Semua dah sedia? Kalau dah sedia, boleh bagi perhatian? Boleh berhenti bersama dengan kawan-kawan kamu? Boleh ganti rumpuan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. Ya Allah yang Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami. Ya Allah yang Tuhan kami, lembutkan hati-hati kami. Ya Allah yang Tuhan kami, cerdaskan akal pikiran kami. Ya Allah yang Tuhan kami, jadikanlah kami anak-anak yang soleh dan solehah. Ya Allah yang Tuhan kami, jadikanlah kami anak-anak yang bermanfaat kepada ibu dan ayah kami. Ya Allah, berikanlah kejayaan kepada kami. Ya Allah, permudahkan urusan pembelajaran kami. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami memohon. Amin ya rabbal alamin. Amin. Pertama dan selamanya suka untuk Pak Lu kongsikan, ingatkan kepada kita semua. Sekarang kita berada di dalam surau terindah abadi, surau kita. Makanya adalah adab yang perlu dijaga dan dipelihara. Pertamanya, janganlah berbual-bual kosong. Keduanya, janganlah menjerit. Ketiganya, berikanlah dukungan. Dan keempatnya, bertanpa susila kamu sesama. Anak-anak, adik-adik, my friend, how are you?
ada boyfriend? Baik. Kamu dah bersedia nak beri perhatian kepada Pak Long? Sebab belum tengok masih ada yang bersembah. Kamu rindu Pak Long? Pak Long rindu tak? Pak Long nak bagi kamu disclaimer. Lebih kurang 6 kali 6 minggu Pak Long tak hadir. Pak Long mohon ampun, Pak Long mohon maaf bagi kamu, kepada kamu yang mungkin setiap minggu Pak Long tak tahu adakah kamu tertunggu-tunggu Pak Long ataupun tidak. Tapi kalau kamu tertunggu-tunggu Pak Long sangat berbunga-bunga di hati. Dan Pak Long ucapkan terima kasih kerana kamu begitu rindu pada Pak Long. Sesungguhnya penantian itu suatu penyiksaan. Am I right? Jadi Pak Long nak minta maaf. Lebih kurang 6 minggu Pak Long tak hadir. Pertamanya Pak Long tak hadir kerana Pak Long terlibat dengan program jabatan. Untuk maklumat, Pak Long bekerja di Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib. Jawatan Pak Long penolong pegawai ahli Islam. Pak Long ditugaskan di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, dan Pak Long ditugaskan di Masjid As-Sultan Abdullah di Kampung Sungai Bedaun sebagai pentadbir di sana. Makanya dalam tempoh 6 minggu ini, kebiasaannya di hujung-hujung tahun ni, mungkin kamu pun tahu, mungkin ada di kalangan kamu yang mak ayahnya menjawab awam. Biasanya hujung-hujung tahun ni program jabatan sangat banyak. Jadi Pak Long terlibat. Ada yang terlibat secara langsung, ada yang tak terlibat secara langsung dalam program jabatan. Itu antara sebab kenapa kuliah Pak Long yang kamu nanti tiba-tiba kamu kecewa sebab Pak Long tak hadir. Jadi Pak Long minta maaf. Yang kedua, Pak Long juga terlibat dengan kursus di Semenanjung. Baru-baru ni Pak Long kursus di KL. Ada 2-3 kursus Pak Long kursus. Itu bahkan Pak Long tidak berada di Labuan. Dan ada 2 kursus Pak Long di KK. Dan yang ketiganya faktor kesihatan. Itulah 3 perkara yang menyebabkan rindu kamu pada Pak Long tak terubat selama 6 minggu. Jadi Pak Long mohon ampun dan maaf. Pak Long harap kamu masih kekal rindu pada Pak Long dengan cara ternanti-nanti kepada Pak Long. Kalau kamu tak ternanti-nanti pun tak apa. Tapi kalau kamu ternanti-nanti, hati Pak Long ni berubah lah sikit. Baik. Adik-adik ada anak yang Pak Long kasih lagi. Kamu dah makan? Tadi yang ramai-ramai keluar tu sebab bukan puasa, kamu tak puasa. Alhamdulillah, kita geng. Tak apalah. Selalunya yang keluar tu di samping makan, di samping buka puasa, dia orang keluar untuk ada kelas kan? Usia ke mandi. Baik. Ada siapa-siapa nak suarakan apa-apa sebelum Pak Long mulakan? Hari ini kurang sihat. Ikutkan tadi Pak Long nak cancel last minute. Pak Long ada masalah. Pak Long antara masalah kesihatan Pak Long adalah masalah resedung. Pak Long punya resedung setengah untuk mungkin ada yang tak tahu. Resedung ni dia ada macam-macam. Ada yang dia alergi dengan makanan. Contoh dia tak boleh makan seafood kan. Pak Long tak ada masalah dengan makanan seafood, tapi Pak Long ada masalah dengan suhu dan cuaca. Pak Long tak boleh terlalu sejuk, Pak Long tak boleh terlalu panas. Jadi hari ni agak panas. Jadi tadi sebelum datang tadi Pak Long ni, hidung Pak Long ni gelek-gelek.
Mula Pak Long nak cancel. Lepas tu Pak Long fikir, anak-anak darah aku rindu kat aku. Anak-anak sekolah aku pun rindu dekat aku. Jadi kalau hari ni pun aku tak datang. Aku takut nanti kalau aku datang minggu seterusnya, dia orang sediakan kerusi dan meja untuk balik kepada aku. Jadi Pak Long pun dekat, tak apalah sediakan menampak bagaimana Pak Long. Okay? Baik. Ada yang nak suarakan apa-apa? Ada tak yang Pak Long? Oleh kerana Pak Long dah berkali-kali tak datang, kami rasa sangat kecewa. Boleh tak Pak Long tak perlulah datang lagi? Sebab penantian suatu penyiasaan Pak Long gantilah dengan orang lain Pak Long. Ada tak yang macam tu? Kalau ada, tak boleh cakap, tulis bagi kat Pak Long. Pak Long simpan kat kenangan. Baik. Tidak sampai kita punya kelas kuliah kita masih lagi dalam topik soalan. Seperti biasa, kita akan mula dengan kita tengok kitab dulu. Pak Long menggunakan kitab Matlaq Al-Madrain. Matlaq Al-Madrain ini adalah kitab dalam mazhab Syafi'i dan semuanya berkisar tentang bab solat. Berminggu-minggu Pak Long setiap kali nak sampai hari Isnin, kamu tahu tak Pak Long bayang kamu? Pak Long setiap kali nak sampai hari Isnin, Pak Long selalu terbayang muka-muka kamu. Apa bayangan yang timbul di kepala Pak Long tentang kamu? Pak Long dah catat soalan-soalan kamu mencecah 100 soalan. Dengan soalan-soalan yang kami bagi pada Pak Long ni menyebabkan Pak Long tak tidur malam. Tak tidur malam bukan kerana susah saja soalan kamu, tetapi Pak Long menganalisis di sebalik soalan-soalan yang kamu sampaikan. Setiap kali kuliah kan kamu ada bagi soalan kan, Pak Long akan balik rumah, sementara Pak Long rehat, Pak Long akan duduk bersandar, Pak Long ambil soalan-soalan kamu, Pak Long ambil, Pak Long buka, buat macam tu. Lepas tu Pak Long baca buat. Kalau ada nama, Pak Long cuba bayangkan nama orang tu. Lepas tu Pak Long suka letak, kamu tulis. Kalau dapat nama, kamu ni tingkatan berapa. Sebab nama dan tingkatan berapa, nama memberi maksud Pak Long kenal kamu ni lelaki atau perempuan. Kalau kamu tak letak nama penuh kamu pun, tapi kamu letak kamu ni muslimah umpamanya, ataupun muslimat umpamanya, ataupun sajad. Bila kamu letak nama kamu, Pak Long dapat gambarkan soalan ini datangnya dari seorang anak muda lelaki. Soalan ini datangnya daripada seorang anak muda perempuan. Soalan ini datangnya daripada anak muda perempuan yang berumur 13 tahun. Soalan ini datangnya daripada anak muda remaja lelaki yang berumur 17 tahun. Gender kamu serta umur kamu memberi data yang amat baik kepada Pak Long untuk Pak Long menganalisis soalan kamu. Banyak soalan-soalan yang kamu sampaikan, Pak Long dapati soalan-soalan yang kamu sampaikan adalah soalan lebih berbentuk luahan hati. Bukan soalan yang nak mendapatkan jawapan sah ke tak sah, boleh ke tak boleh. Kebanyakan soalan-soalan yang kamu sampaikan, setelah Pak Long baca satu persatu, Pak Long akan dokumentasikan dalam Pak Long punya file. Makanya Pak Long melihat kebanyakan soalan-soalan kamu adalah soalan berbentuk luahan nanti. Di situ Pak Long dapat mengenali kamu lebih dekat. Dan begitu juga lah Pak Long dapat membuat perasaan Pak Long untuk tidak lagi hadir berkuliah di sini. Pak Long bila dah kerap kali tak hadir kuliah ke satu tempat, biasanya Pak Long akan maklumkan kepada jawatan kuasa yang menjemput Pak Long supaya
tempat Pak Long digantikan dengan orang lain sebab Pak Long tak boleh ikut kita. Tapi untuk kamu, bila Pak Long teringat kamu, mungkin kamu ramai. Sebenarnya Pak Long memerhatikan duka seorang-seorang. Sebab tu kalau kamu perasan, bila Pak Long kuliah, Pak Long mana ada fokus tengok macam ni, Pak Long tengok sana, Pak Long tengok sini, Pak Long macam tu, Pak Long macam ni, Pak Long tengok muka seorang-seorang. Itu menyebabkan Pak Long rasa bersalah kalau Pak Long berhenti mengajar di situ. Sebab apa? Sebab di sebalik soalan kamu tu, Pak Long nampak kamu sangat memerlukan perhatian. Dan Pak Long ingin memberikan perhatian kepada kamu. Dan kamu menyebabkan Pak Long rasa kamu memberi semangat kepada Pak Long. Kadang kita nampak kan kebanyakan orang dia sangka apabila Ustaz ni mestilah baik kan? Kan betul tak? Ustaz ni mestilah tak pernah down kan? Ustaz ni mestilah sentiasa kuat semangat kan? Tidak, adik-adik. You ustaz ke, you ustazah ke, you tetap manusia. Bila you manusia, you ada hati dan perasaan. Kalau kamu ada masa down, kalau kamu ada masa tekanan, kalau kamu ada masa tak semangat, kalau kamu ada masa malas, ustaz ni manusia, ustazah ni manusia, dia pun sama ya. Bezanya apa? Dia mungkin ada sedikit kelebihan ilmu berbanding bukan ustaz. Itu saja. Apakah bila dia ada kelebihan ilmu tu maka dia perfect? No. Tidak, dia manusia juga. Makanya bila Pak Long down ataupun Pak Long stres, Pak Long membayangkan kamu. Pak Long dimaklumkan kamu lebih kurang setiap kali kuliah sebab kamu memang tak boleh ke mana-mana kan? Tak kurang daripada 200 orang yang ada dalam surau. Betul? Betul? Kalau lelaki ada 50 orang, perempuan mungkin ada 150 orang. So lebih kurang 200 orang. Jadi bila Pak Long merasa down, Pak Long terbayang suasana kamu, Pak Long terbayang gelak ketawa kamu bila Pak Long menyampaikan sesuatu, kamu rasa tercubit hati. Bila Pak Long bercerita, bila Pak Long menerangkan, Pak Long terbayang muka kamu fokus pada Pak Long bagaimana. Pak Long terbayang bagaimana kamu rajin mencatat apa yang Pak Long sampaikan. Pak Long terbayang bagaimana kamu memanjangkan kepala kamu semata-mata nak melihat Pak Long. Itu semua memberi semangat perangsang kepada Pak Long untuk Pak Long terus datang ke kuliah kamu. Jadi Pak Long nak ucap terima kasih kepada kamu. Boleh? Adik-adik kita sambung. Dek, benda ni semua orang tahu. Pak Long ulang. Bila kita solat, dalam solat ada namanya rukun solat, kan? Ada namanya perkara yang membatalkan solat. Dan dalam solat ni ada juga yang namanya syarat wajib solat. Faham maksud wajib? Ada siapa-siapa yang tak faham maksud wajib? Boleh tolong angkat tangan? Okey, maksudnya semua orang faham wajib kan? Wajib ni maksud dia apa? Mesti, you must do. Kamu perlu buat, kamu tak boleh tinggalkan perbuatan. Maka itu maksud wajib. Ada yang tak faham maksud syarat. Tak faham. Terus ada lagi yang tak faham apa maksud syarat. Syarat penyertaan. Adik, baru ni dekat Masjid Jami'at Nur ada pertandingan program memanah. Pak Long lupa nak buat live. Kalau buat live boleh tak tengok live YouTube balik kan, atau Facebook. Nak memanah, dia ada syarat-syarat penyertaan. Bila Pak Long sebut syarat-syarat penyertaan, boleh faham tak? Boleh faham? Ada siapa yang tak faham maksud syarat? Syarat ni maksud dia kelayakan. Betul? Syarat ni maksud dia perkara yang mesti ada. Ada perkara A, B, C, D, E, barulah dikira
boleh. Contoh, kalau penyertaan, syarat penyertaan nak memanah mestilah umur 10 tahun ke atas. Kalau kamu 10 tahun ke atas, 10 tahun ke atas itu adalah syarat yang membolehkan kamu boleh memanah. Makanya kalau kamu 9 tahun ke bawah, kamu layak tak nak memanah? Tak layak. Sebab syarat penyertaan memanah adalah 10 tahun ke atas. Maka syarat wajib solat. Boleh faham? Syarat wajib solat. Syarat solat itu jadi wajib bila? Yang pertama bila kamu Islam. Pak Long yakin dan pasti semua Islam kat sini ya. Bagaimana nak bila sebut tentang Islam, ada satu scene, ada satu faham maksud scene. Dalam satu movie ni, Pak Long biasa tengok tajuk dia fikir. Tajuk dia fikir. Bukan Pak Long, fikir. Movie itu menceritakan tentang keberagamaan seseorang. Dalam scene movie itu, orang watak utama itu dia bertanya kepada orang ramai. Dia buat macam mana? Dia ambil 6 orang dalam berjalan ramai kan. Dia datangkan 6 orang. Seorang dia pakai ala-ala Kristian. Biasanya kalau Kristian ni, apa lambang daripada Kristian? So dia pakai rantai salib. Ada seorang pun dia pakai salib. Biasanya salib siapa yang pakai? Orang yang beragamanya Hindu, bangsanya India. Hindu bukan bangsa lah. Hindu adalah agama, bangsa adalah India. Ada seorang dia pakai jubah. Biasanya jubah ini melambangkan apa? Islam. Ada seorang dia pakai jubah juga. Tapi yang ada, kalau kamu tengok adalah filem-filem yang will you marry me? Yes, I will. Padri kan padri pun ada yang pakai jubah juga kan. Tapi dia ada apa dekat sini? Dan ada seorang lagi, dia tak pakai macam yang 4 orang pakai. Dia pakai seluar jeep, t-shirt biasa saja. Lepas tu watak utama ni nama dia fikir. Dia digelar sebagai fikir. Macam Pak Long lah, nama Pak Long. Watak utama ni nama dia fikir. Tajuk filem pun fikir. Dia persoalkan kepada semua orang. Apa persoalannya? Tolong tentukan A ni agama apa, B ni agama apa, C ni agama apa, D ni agama apa, based on penampilan dia orang. Makanya orang pun kata yang pakai salib tu itu Kristian, yang pakai jubah tu itu Islam. Yang pakai jubah satu lagi yang macam padani tu disebut itu pun Kristian. Yang pakai sari tu dia kata Hindu, agama Hindu kan. Lepas tu fikir ni tanya, bagaimana kami menentukan agama dia orang hanya berdasarkan pakaian dia orang? Lepas tu dia orang jawab, pakaian itu kebiasaannya melambangkan seseorang, keberagamaan seseorang. Lepas tu fikir pun cakap, no, salah. Yang pakai jubah, dan yang ada salib itu ke Kristian, iaitu Hindu. Yang tu Hindu, agamanya Hindu. Yang pakai salib itu bukan Hindu, itu Kristian. Yang pakai jubah iaitu bukan Islam. Yang tu bukan Islam, tapi yang itu adalah Yahudi, Jews.
Dan yang seorang lagi yang pakai jubah lalu, yang itu bukan paderi, bukan Kristian, yang itu adalah Islam. Lepas tu orang ramai pun tu tanya, kenapa macam tu? Dia jawab, kerana kamu menilai seseorang berdasarkan penampilannya. Lalu kita tanya lagi, tolong tunjukkan kepada saya, di mana tanda keberagamaan kamu? Apakah ada tanda-tanda di badan kamu bertulis kamu Islam? Ada tak cok? Lagi-lagi, bang. Abang mau? Zarina? Haikal. Haikal lagi-lagi macam bang Islam. Ada tak? Oh, ada cok dekat buku. Siapa yang lagi-lagi? Ada cok dekat buku ada yang macam kita nak stand kan? Lagi-lagi bang Islam. Lagi-lagi bang Islam. Ada dekat badan kamu yang menunjukkan kamu Islam? Ada tak? Tak ada kan? Lalu nak cakap apa? Macam mana nak tentukan seseorang itu Islam? Amalan. Amalan. Buktinya? Solat. Niat. Boleh. Saya Islam. Saya tak Islam. Saya ada niat. Saksi. Maksud saksi? Come on. Syahadah. Kalau orang bukan Islam di TikTok, kalau tak ada TikTok, tapi dia sebut Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad Rasulullah Allah. Apakah dia Islam? Tadi dia berkata syahadah, bukankah itu syahadah? Jadi, Pak Long, apakah Pak Long sedang membandingkan kami? No! Pak Long nak ajak kamu berfikir. Sebab syarat wajib solat yang pertama, Islam. Bagaimana nak mengenal pasti Islam? Adakah bila kita pakai kopiah kita Islam? Adakah bila kita pakai jubah kita Islam? Adakah bila kita menutup aurat kita Islam? Jadi pada pandangan kamu, macam mana nak tahu seseorang Islam itu? Tengok IC. Kalau IC dia bilang apa? Perbuatan. Kawan kamu sebut perbuatan. Betulkah perbuatan dalam agama Islam? Kamu dah ragu-ragu dengan diri kamu sendiri ya? Jadi, secara asasnya kita boleh menilai seseorang dan kita belum boleh pasti penilaian kita betul. Faham tak? Kita boleh menilai seseorang tetapi belum tentu penilaian kita betul. Kebiasaannya dari sudut penampilan seseorang Islam digambarkan dengan pakaian yang menutup aurat. Kalau perempuan dia tutup aurat, tak kisahlah dia nak fashion macam mana pun. Dia nak pakai tudung bandina ke, tudung sakura ke, tudung beri, tudung bawal ke, tudung rumahan ke, tudung kerapu ke, kan? Kalau lelaki tak kisahlah, kan? Makanya penampilan itu boleh dilihat melalui mencerminkan seseorang itu status agama. Walau bagaimanapun itu bukan penentu. Kita boleh saja salah. Seperti mana yang Pak cerita tadi kan, fikir dia bawa 4 orang yang berbeza agama. Dia cuma clearkan dengan penampilan saja. Makanya dekat sini kita nak cerita ni, kita tak wajib solat kalau kita tak Islam. Dan untuk pengertian Islam,
bila kamu, tadi kawan kita sebut syahadah, bila kamu mengucap 2 kalimah syahadah, kamu mau ke, kamu tak mau ke, kamu setuju ke, kamu tak setuju ke, kamu dah dikira Islam. Mesti kamu tertanya-tanya kan. Habis itu kalau kita dengar kawan-kawan kita non-Muslim yang bernyanyi ataupun yang sebut, dia bukan betul-betul pun, tapi dia saya sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adakah dia dikira Islam Pak Noh? Kan? No, belum tentu lagi. Selepas dia mengucap, dan dalam pengucapan syahadah dia mesti ada yakin tentang apa yang dia ucap, dia mesti kenal faham apa yang dia ucap. Maka jadi ada tak di kalangan kamu yang bukan Islam? Haikal tahu cara mengucap? Tahu tak mengucap tu apa? Ada tak yang tak tahu mengucap tu apa? Jangan malu. Kalau tak tahu, Pak Nur nak beritahu. Tak tahu, semua tahu. Siapa tak tahu lafaz mengucap? Apa dia lafaz mengucap? 1, 2, 3. Kita hari-hari kena refresh. Refresh apa? Refresh status keislaman kita. Bagaimana nak refresh status keislaman kita? Bukan mengucap. Kalau boleh setiap hari jangan kurang minimal 5 kali kamu renew kamu punya status Islam. Sebab kadang-kadang kita tak tahu ada benda yang kita buat yang boleh menyebabkan kita terhenti dari Islam. Sebab tu Pak Long tengok tadi ada tak yang tak sebut. Pak Long tengok ada yang tak sebut. Ada yang dengar mungkin dia lebih ikut ataupun dia terlena. Macam Pak Long cerita kamu, kalau kamu mengantuk masa Pak Long kuliah, kalau kamu nak lena silakan, tapi jangan tarik. Lena dalam keadaan itu. Sebab Pak Long menghormati, Pak Long tahu mungkin ada kalangan kami yang letih. Ini tak ada masalah. Kalau ada yang mengantuk, tidur. Lebih baik tidur daripada kamu ganggu kawan kamu. Sebab tidur ni satu nikmat. Buktinya apa? Ashabul Kahfi ditidurkan 3 malam itu. Kalaulah tidur itu bukan sesuatu yang bermanfaat, of course Allah Ta'ala takkan menceritakan kisah orang yang tidur di dalam Quran, betul tak? Tetapi Allah Ta'ala menceritakan kisah orang yang tidur di dalam Quran. Kisah kita pun tak ada dalam Quran, tapi kisah orang yang tidur ada dalam Quran. Itu menandakan tidur tu bukanlah sesuatu yang salah. Bukanlah sesuatu yang salah. Bahkan kebanyakan tidur adalah nikmat. Jadi kalau kamu letih, tak ada masalah. Jangan kawan kamu. Baik. Maka jadi bila kamu mengucap kamu Islam, cukup tak kalau kamu mengucap? Apakah kamu dah sah Islam? Bila kamu mengucap, kamu bersetuju untuk menjadi seorang Muslim. Bila kamu bersetuju untuk menjadi seorang Muslim, syarat nak menjadi seorang Muslim, kamu kena solat. Adakah kamu solat hanya di kompleks Darul Kifayah? Di kompleks Darul Kifayah, tempat kamu menginap, tempat kamu berada. Makanya ini adalah pusat latihan kamu. Contoh, setiap 5 waktu kamu datang solat kan? Kalau ikutkan hati, lepas makan kamu tak apa-apa, tidur. Tapi kamu di training. Lepas makan, waktu maghrib, cepat-cepat datang ke surau. Sedangkan kalau di rumah, azan maghrib, apa kamu buat? Azan maghrib masuk. Kalau di rumah, azan maghrib masuk, apa kamu buat?
ada yang masih main PUBG, ada yang masih main ML, Mobile Legends, ada yang masih macam-macam buat ke lah. Tapi bila kamu di sini, masuk je waktu maghrib, kamu tergesa-gesa ke lah. Tergesa-gesa bukan nak solat. Kamu tergesa-gesa, yang pertama tergesa-gesa datang ke surau. Yang kedua kamu tergesa-gesa dan ambil wudu. Dan yang ketiga kamu tergesa-gesa untuk solat jemaah. Dan pelik tak? Kenapa bila kita duduk dalam peraturan, kita boleh buat? Kenapa bila kita duduk dalam penjagaan, kawalan, kita boleh ikut, kita boleh buat? Tapi kenapa bila kita tidak duduk dalam peraturan, kita tidak duduk dalam penjagaan, kita tidak duduk dalam kawalan, kita tak jadi macam ketika kita duduk dalam kawalan? Pelik tak? Sebab itulah kita ni manusia. Maka manusia dia memang macam tu. Bila tak dikawal, dia lepas bebas. Maka perlunya ada kawalan, perlunya ada sistem. Contohnya sistem yang ada di KDK. Ini adalah pusat latihan supaya apa? Supaya menjadi habit kepada kamu, menjadi tabiat kepada kamu. Bila masuk waktu di rumah nanti kamu, bila masuk waktu kamu akan tergesa-gesa juga. Tetapi bukan tergesa-gesa nak melepak, bukan tergesa-gesa nak makan, bukan tergesa-gesa nak jumpa kawan, bukan tergesa-gesa nak berbulan ruangan, tapi kamu tergesa-gesa untuk salat. Hasilnya bila dia nampak? Apabila kamu melalui pusat latihan. Kalau kamu tak melalui pusat latihan sebegini dan kamu tak tepat, sebab tu dah dia tak jadi habit. Maka jadi bila kita Islam, maka dia ada syarat wajib solat. Solat ni hanya wajib bagi seorang Islam. Kalau dia bukan Islam, tetapi dia lebih rajin solat daripada kita, 5 waktu tak tinggal. Bukan sekat 5 waktu tak tinggal, bahkan di masjid. Bukan sekat di masjid, bahkan dia jadi imam. Bukan sekat bahkan jadi imam, bahkan berpuluh tahun dia solat. Terpakailah solatnya. Terpakai tak solatnya? Tak terpakai. Sebab apa? Sebab tiket nak sah solat tu adalah Islam. Yang kedua, balik. Syarat wajib solat yang kedua, balik. Ni semua orang tahu. Faham tak maksud balik? Faham tak maksud balik? Haikal faham tak? Faham? Oh, balik Haikal faham. Syarat Haikal tak faham. Good. Ada tak yang tak faham balik tu apa? Jangan malu. Balik bagi seorang perempuan dengan balik bagi seorang lelaki tak sama. Tak sama. Yang lelaki majoriti dah balik betul? Ada yang belum balik? Kiamat. Faham apa balik? Kalau faham, Pak Nur tak mau jelaskan. Ada tak yang nak salah faham tentang balik? Yang perempuan ada tak yang tak faham balik bagi perempuan? Timbul soalan kedua. Ada tak kamu nak tanya apa-apa tentang balik? Nak minta pencerahan ke? Ataupun nak minta pengesahan ke? Ada tak? Kalau ada, kalau kamu malu nak cakap, tulis. Kasih malu. Okay? Syarat wajib solat yang kedua adalah balik. Syarat yang ketiga, makanya adik-adik, syarat yang kedua, sebab itulah jangan pelik kalau ada kawan kamu. Sebab tu kita jangan cepat salah sangka. Kita ni cepat sangat sangka buruk pada orang. Contoh, kawan kamu umur 17 tahun, perempuan ataupun lelaki, dia tak solat. Sekolah agama, belajar agama, tapi dia tak solat. Kamu ni bila tengok dia tak solat, kamu pun bodoh. Kau ni mengaji di sekolah agama, subjek Quran Sunnah, setakat ni cemerlang masko, subjek masalah masko, tapi yang tak solat. Sangat buruk lagi tak? Sangat buruk kan? Sebab apa kita sangat buruk? Sebab kita tak faham balik. Solat hanya wajib apabila kami balik. Kalau Pak Long, bukan Pak Long ni, kalau kawan kamu, kalau dia umur 17 tahun sekalipun, dia tak solat,
Macam mana dia nak solat kalau dia belum balik? Kan? Sah tak solat dia kalau dia balik? Sah tak solat dia kalau dia tak balik tapi dia solat? Sah tak? Solat dia sah. Tapi adakah dia wajib solat? Dia tak wajib solat. Jadi kalau dia tak solat, salah ke dia? Tak salah. Sebab syarat wajib solat adalah balik. Yang salahnya apabila kamu umur 12 tahun, kamu umur 10 tahun, kamu dah balik tapi kamu tak solat, yang tu yang salah. Tapi kalau kamu umur 15 tahun, 17 tahun, hatta kalau kamu umur 22 tahun tapi kamu belum balik, maka tak wajib solat bagi kamu. Boleh? Yang ketiga, tapi maklum, ada ke orang yang umur 17, 18, 20 yang belum balik? Ada? Sebab had umur, kebiasaan bagi lelaki, kebiasaan normal lelaki dia akan balik kebiasaannya umur berapa? 12. Kebiasaan lelaki balik umur 15. Kebiasaan lelaki balik umur 15. Tetapi kebelakangan ni dalam 20-30 tahun ni, kebiasaan lelaki balik umur 12 tahun. Tak macam dulu. Kalau dulu umur 15 kebiasaan, sekarang umur 12 dah balik. Ada yang umur 11 tahun dah balik lelaki. Adapun untuk perempuan, kebiasaan balik umur perempuan berapa? 9. Kenapa lelaki yang jawab? Maksud dia cakap kebiasaan lelaki, kebiasaan perempuan balik umur berapa? 9 tahun. Ialah 9 tahun. Itu adalah umur kebiasaan umur perempuan. Itu bukan umur kebiasaan, itu umur paling awal. Dia kebiasaan perempuan 10-11 tahun dia dah balik. Tapi sekarang ni ada perempuan yang lebih awal balik. Betul kalau kita tengok, kadang kita nampak orang perempuan lagi mantap daripada orang lelaki. Tidak? Jadi adik-adik, kalau kamu nak cari pasangan, carilah yang mantap. Yang kalau lelaki yang belum balik tu kamu kiai tak. Okay? Pak Long ajak kami cari couple ke? Oh, kalau kamu dah nak couple sangat, Pak Long boleh lah. Mana boleh lah. Tapi Pak Long bagilah garis panduan. Pak Long tak boleh lah, tapi Pak Long bagi garis panduan. Orang lagi kalau nak couple sangat-sangat, cari yang matang. Orang perempuan kalau nak couple sangat-sangat, nak ada couple, cari yang matang. Jangan cari yang berimus. Maksud berimus ni yang tak matang. Itu garis panduan. Tapi kalau boleh elak daripada couple, elaklah daripada couple. Sebab apa? Buat sakit hati je. Kamu tunggu, oi, laju dah, betul. Tunggu cakap nak call. Hari Sabtu bila Audi cakap nak call, tunggulah 1-2 pagi tak call, saya happy lah. Penantian itu kan satu penyiksaan, betul tak? Oh, kita hantar WhatsApp jam 7, jam 12 malam baru balas. Betul! Apa perasaan kamu bila kamu hantar WhatsApp kepada kamu jam 7, tapi jam 12 baru balas? Tak senang itu, betul tak? Bulan-bulan berdebar-debar dan nanti. Kenapa ya? Kenapa dia tak balas? Apa ingat kalau ada pengalaman? Pak Long pun ada pengalaman tu, Pak Long boleh cerita. Pak Long dia nak cerita pasal solat, dia nak cerita pasal couple. Dah selit lah sikit. Kamu kan gantung. Kan? Ada yang lebih jahat. Blue tick tapi tak decline. Okey tak? Makanya adik, syarat wajib solat bila kamu balik.
Selagi mana kamu tak balik, solat kamu. Apakah orang yang tak balik tak perlu solat? Tak. Maksud tak bukan tak perlu solat. Orang yang belum balik, dia mesti solat. Sebab itulah Nabi kata, ajar anak-anak kamu solat sekitar umur 7 tahun. Pukullah anak kamu 10 tahun apabila dia tak solat. Sebab solat ni dia bukan datang dengan sendiri tau. Dia kena praktis. Dia kena latih. Kalau kamu tak berjinak-jinak dengan solat, kamu takkan solat. Kalau kamu solat pun, kamu hanya solat dalam waktu 4 saat. Contoh, di kiri kamu solat, di rumah kamu tak solat. Ada tak yang di kiri dia solat, di rumah dia tak solat? Ada tak? Ramai macam tu. Kenapa? Sebab tak dia latih. Sebab itulah, walaupun dia belum balik, dia tetap perlu dilatih untuk solat. Okey? Baik. Yang ketiga, syarat wajib solat. Bila solat ini wajib? Apabila berakal. Kalau kamu tak berakal, boleh tak orang normal macam kita tiba-tiba tak berakal? Boleh tak boleh? Boleh. Contoh ya? Lebih pada isinya? Minum malam. Tapi mustahil lah kamu minum malam kan? Lain contoh lain? Ha? Sawan. Sawan boleh hilangkan? Ha? Boleh ke? Tidak. Apa dia yang boleh menghilangkan? Tidur. Cukup dengan tidur, hilangkan. Kalau kamu tidur, wajib tak solat? Kamu tidur. Bila kamu tidur tengah hari umpamanya. Bila kamu tidur? Selepas solat zuhur, kamu tidur. Bila kamu tidur, kamu terjaga jam 7 malam. Kamu tidur selepas waktu zuhur. Jam 2 kamu tidur. Letih sangat. Bangun-bangun sedar-sedar jam 7. Waktu solat apa yang kamu dah terlepas? Adakah kamu berdosa? Sebab apa kamu tak berdosa? Ya. Sebab kamu hilangkan dengan cara apa? Oh, macam tu Pak Dok. Kalau macam tu, saya memang sedang plan cara nak, macam mana cara tak mau solat. Makanya Pak Dok, saya nak tidur sepanjang hari. Iaitu dah boleh cari penyakit. Okey? Baik. Yang keempat, suci daripada haid dan nifas. Ini tak ada dekat orang lelaki. Haikal ada tak haikal? Haikal ada haid. Haikal ada nifas. Tak ada. Ada tak lelaki keluar haid? Ada? Nak tanya ni, ada tak orang lelaki keluar haid? Sekejap, kamu faham tak haid tu apa? Yang lelaki faham tak haid tu apa? Ada tak yang tak faham haid tu apa? Dengar. Keluar darah haid. Keluar darah haid dan nifas hanya khusus kepada orang perempuan, tak berlaku pada orang lelaki. Okey? Pak Long, kenapa Pak Long cerita pasal suci daripada haid dan nifas? Kami lelaki apa perlu cakap kita sebab kami nak kahwin umur 13 tahun, 14 tahun dah ada cita-cita nak kahwin, betul? Salah tak? Tak salah. Bercita-cita lah kamu. Tapi ketika mana kamu bercita-cita, buat kamu persiapan. Yang pertama, persiapan apa? Persiapan ilmu. Kalau haid pun kamu tak tahu, paling lama berapa hari, paling sikit berapa hari. Kalau datang selang-seling,
Contoh hari ini datang haid, esok tak datang. Lusa datang haid, tulat tak datang. Ataupun dia datang haid, berapa paling maksimum haid? Orang lelaki pasal itu 15 hari. Kalau datang 30 hari, ia beristighfar. Apabila datang lebih daripada 15 hari, belum tentu lebih istighfar. Maklum? Betul kalau kata, kalau bercita-cita nak kahwin, siapkan ilmu. Antara ilmu yang nak kena siapkan adalah ilmu tentang haid dan nifas. Anak-anak perempuan kalau kamu nak ada couple, pastikan couple kamu tu dia tahu tentang haid. Kalau dia tak tahu tentang haid, cari malam. Sebab dia tak layak nak jadi bakal encik suami kamu. Tak layak. Kalau dia nak juga kamu desak dia, kamu bagi motivasi kat dia, suruh dia belajar A to Z tentang haid. Bagi cabaran kepada dia, bagi dia kuasai betul-betul tentang haid, barulah dia boleh berkata dengan kamu. Bagi cabaran, bawa dia semangat dia lah. Tapi kalau tidak, habis kata, you dah makan ke belum? Saya dah makan. You buat apa? You buat TV. You okey? Okey. Tak ada nanti untuk discuss. Paling-paling penting sihat kita dah makan belum? Air itu dah kat you. Diri dekat air tak? Takkan dalam masa 2 tahun kamu berkata, 2 tahun kamu nak melakukan sama, boleh tak? Bila boleh, hubungan kamu tak fresh. So kamu kena rejuvenation. Faham? Rejuvenation. Kamu kena rejuvenation hubungan kamu. Pak Long, hari itu Pak Long guna perkataan sekian. Hari ini Pak Long tambah lagi rejuvenation. Kami tak faham Pak Long, rejuvenation maksudnya apa? Ada tak yang faham rejuvenation maksudnya apa? Kamu kena rejuvenasikan sesuatu. Siapa tahu maksud rejuvenasi? Siapa tahu maksud rejuvenation? Pembaharuan. Ya. Rejuvenation maknanya adalah pembaharuan. Rejuvenation maksudnya penyegaran semula. Rejuvenation maksudnya apa? Sesuatu yang refreshkan balik. Jadi dalam hubungan kamu, bukan ada macam tu. Maka galakkan pasangan kamu untuk apa? Untuk belajar tentang haid. Sebab ramai di kalangan kamu salah faham tentang haid. Ni kalau Pak Doktor seorang-seorang, bukan lelaki je. Yang perempuan silap-silap cara kiraan haid, cara pemahaman haid pun tak tahu. Kebanyakan orang faham kalau lebih dari 15 hari itu adalah salah kefahaman. Salah kefahaman. Kebanyakan orang dia menyangka apabila haid hari ini datang, esok tak datang, lusa datang, bulan tak datang, dia sangka itu bukan haid. Salah kefahaman. Itu Pak Long cerita pelan-pelan. Kamu kan tak Pak Long mulai lama lagi. Baik. Dan yang kelima, bila dia jadi wajib salat? Apabila dia sejahtera panca indera. Panca indera kita ada 5: mata, telinga, hidung, mulut, tangan, leher. Dek, kamu jangan. Panca indera ada berapa? Sebut nak, yang pertama mata, hidung, telinga, mulut, kaki. Balik nanti semua balik. Yang kata panca indera tu. Kalau orang pekak, dia wajib ke solat?
pekak? Siapa yang cakap? Siapa yang rasa wajib katakan? Okey, turun tangan. Maksudnya majoriti kita tak wajib kan? Majoriti kita tak wajib sebab tak angkat tangan. Kalau dia buta, wajib tak solat? Siapa yang rasa wajib? Angkat tangan. Okey, majoriti kita wajib. Soalan Pak Lu, kenapa ketika soalan pekak adakah wajib solat, tak ramai yang angkat? Bila tak ramai yang angkat, 9 saja yang mengatakan wajib. Selebihnya kita tak wajib. Kenapa kamu kata pekak tak wajib solat? Sebab dia boleh melihat. Sebab? Dia masih ada mata. Sebab dia tak dengar. Oh, kalau dia tak dengar, tak wajib solat lah. Habis kalau Pak Long tutup telinga tak dengar? Kamu kata dia tak wajib solat sebab dia tak dengar. Jadi itu memberi alasan supaya ramai orang tak solat, betul tak? Kenal orang yang malas macam Pak Long. Pak Long malas solat, jadi Pak Long tutup telinga. So, saya kata tak wajib lah solat Pak Long, betul tak? Kalau orang yang memberi alasan itu macam mana? Pekak wajib solat. Pekak wajib solat. Buta wajib solat. Bisu wajib solat. Okay, maksudnya dia jawab wajib. Ya, bisu wajib solat. Tapi ada satu kategori yang dia tak wajib solat. Dia ada akal, yang kedua dia silap, yang kedua dia balik, yang ketiga dia berakal, yang keempat kalau dia lelaki dia tak ada lahir. So untuk lelaki 4 sajalah syarat wajib solat, untuk perempuan 5 syarat wajib solat. Yang perempuan tu dia balik, dia Islam, dia berakal, dia suci, dia berakhir dari nifas. Tapi ada satu yang tentang panca indera, kalau ada benda daripada dia tak wajib solat. Apa dia? Ya, sekiranya seseorang tu dia pekak, bisu, buta, maksudnya tiga-tiga dia ada kat dia tak wajib solat. Dia tak wajib solat. Soalan Pak Lu, kita yang tak pekak ni kenapa tak solat? Kita yang tak buta ni kenapa tinggal solat? Kita yang tak bisu ni kenapa tinggal solat? Pak Long harap 1 jam Pak Long ada di sini. Kalau kamu tak dapat apa-apa pun, paling tidak kamu dapat memikirkan tentang apa yang Pak Long sebut. Aku ada mata, aku tak tahu. Tapi kenapa bila aku balik ke rumah ada solat yang tinggal? Why? Tuhan tak pernah berhenti bagi aku udara. Tuhan tak pernah tarik kelihatan aku. Tapi kenapa aku tak solat? Aku cakap aku orang yang paling bersyukur, sedangkan tanda syukur adalah solat. Tapi kenapa aku tak solat? Kita yang tak pekak boleh dengar dengan jelas, kenapa tak solat? Kita yang boleh bercakap, berkata-kata dengan baik, tapi bila balik rumah tak solat. Why? Makanya orang yang tak pekak, tak bisu dan tak tuli, tak pekak, bisu, buta, orang yang tak ada tiga-tiga benda ni tapi dia tak solat, sama lah dengan orang yang ada tiga benda ni. Sama lah. Seorang yang dia tidak pekak, tidak bisu dan tidak buta dengan seorang yang dia pekak, bisu, buta, tak solat, apa beza? Salah kalau kita sebut sang pekak kepada orang yang tak solat, sang buta
atau buta tarik. Kalau orang Penang dia kata buta tarik dia jadi. Maksud dia tahu semua buta tarik dia jadi. Salah tak kita kata buta pada orang yang ada mata? Tak buta tapi tak salah. Sebab tak ada beza. Boleh. Jadi dia, kalau kamu tak peka, tak disuntak, tak peka, tak disuntak buta, kamu tidak ada alasan untuk meninggalkan solat. Pak Long tak peduli kamu solat tu khusyuk ke tak khusyuk. Pak Long tak peduli kamu solat di awal waktu ke atau di akhir waktu. Pak Long tak peduli kamu nak solat tu dalam keadaan kamu tak mandi ke, dah mandi ke. Pak Long tak peduli. Pak Long tak peduli kamu solat berjamaah atau tak berjamaah. Tapi Pak Long peduli kalau kamu tak solat. Kamu ikhlas ke, kamu tak ikhlas ke, kamu khusyuk ke, kamu tak khusyuk ke, solat jangan tinggal. Solat jangan tinggal. Kamu tak akan dapat khusyuk kalau kamu tinggal solat. Tapi kamu akan dapat khusyuk bila kamu tak tinggal solat. Kamu tak akan dapat ikhlas kalau kamu tinggalkan solat. Tapi kamu akan ikhlas bila kamu tidak meninggalkan solat. Ikhlas, khusyuk, hasil solat hanya dapat bila kamu melakukan perbuatan. Dan kelakuan perbuatan itu mestilah tak berhenti. Dia tak boleh buat sekejap tinggal. Dia masih biasa. Barulah kamu berhasil. Contoh, kamu nak skor mat. Hari ni buat latihan. Bulan depan buat latihan. Kalau kamu boleh skor lah. Sedangkan matematik dia perlu latihan yang berterusan, betul tak? Solat pun macam tu. Kamu hanya akan dapat hasil kesan solat. Ramai yang tanya Pak Long, solat-solat kamu ni ramai yang tanya Pak Long, macam mana nak jadi baik? Pak Long, saya dah solat tapi saya rasa macam saya tak baik. Nasihat Pak Long, jangan tinggal solat. Itu je. Kalau kamu tak tinggal solat, baik boleh datang. Kalau kamu tak tinggal solat, apa boleh kamu nak? Contoh, kamu nak couple yang baik awalnya. Kamu nak couple yang baik, tapi kamu tak solat. Kamu rasa kamu boleh dapat couple yang baik? Kamu nak couple yang caring, tetapi kamu tak solat. Agar kamu dapat couple yang caring. Sebab solat, di sebalik solat akan terbentuk sifat caring. Caring maksudnya apa? Ha? Caring ni maksudnya prihatin. Caring ni maksudnya ambil berat. Hanya orang yang ambil berat tentang solat dia akan solat. Betul tak? Bagaimana kamu nak dapat pasangan yang caring kalau kamu tak solat? Betul? Maka Nabi, apapun keadaan kamu, di mana pun kamu berada, malas macam mana sekalipun, please jangan tinggal solat. Jangan tinggal solat. Boleh? Mudah-mudahan 5 syarat wajib solat yang paling terangkan tadi sedikit sebanyak terlekat di dalam. Solat hanya wajib apabila ada 5 perkara bagi orang perempuan. Solat hanya wajib kepada seorang perempuan bila ada 5 perkara. Pertama, apabila dia Islam. Apabila Islam seorang perempuan itu, maka dia wajib solat. Apabila berakal seorang perempuan itu, dia wajib solat. Apabila balik seorang perempuan itu, dia wajib solat. Apabila dia suci daripada haid dan nifas seorang perempuan itu, dia wajib solat. Apabila dia sempurna panca indera, dia wajib solat. Maka 4 syarat wajib solat bagi seorang lelaki. 4 syarat wajib seorang lelaki. Apabila Islam seorang lelaki, maka dia wajib solat. Apabila berakal seorang lelaki, maka dia wajib solat. Apabila dia balik seorang lelaki, maka dia wajib solat. Dan apabila sempurna panca indera dia wajib solat.
So tidak ada excuse bagi orang yang lelaki yang ada 4 perkara ni dan bagi perempuan yang ada 5 perkara ni. No excuse. Mesti solat. Tapi Pak Long, sebelum ni kami malas-malas bila dengar kuliah Pak Long malam ni, kami ada rasa sedikit semangat nak berubah lebih baik. Sebelum ni kami ada 3 solat-solat kami Pak Long. Tapi start pada malam ni kami rasa terdetik hati untuk kami malas ke, kami khusyuk ke, kami tak khusyuk, kami tetap nak solat. Jadi bagaimana Pak Long? Nasihat Pak Long, yang lepas pas is pas. Bila kamu dah broken, bahasa sekarang ni kalau suami isteri cerai, kalau pasangan dia bila kamu dah break dengan pasangan kamu, pas is pas, move forward, cari bawah. Soalan apa macam itu? Pas is pas. Okay? Sekarang buat rekod. Azab dalam diri, whatever, aku takkan tinggal solat. Termasuklah sekiranya aku main bola, aku terlepas waktu, ataupun aku tidur, aku tertidur, terlepas waktu, aku bangun je aku nak solat. Boleh. Kalau kamu dapat yang itu saja, Pak Long dah sangat rasa tanggungjawab Pak Long pada malam ini selesai. Pak Long dah sesungguhnya Pak Long dah menyampaikan apa yang patut disampaikan. Baik, cukup dalam ini 1 jam 20 minit. Kalau mohon ampun salah silap. Ada soalan? Kalau ada soalan yang tulis boleh tak? Abang tu lagi bang, ada kakak kita. Abang kopi putih. Kamu lah abang kopi putih. Kamu boleh dah pakai dulu baju putih. Tu lagi soalan-soalan. Tu lagi. Ada yang lagi ada soalan? Atau kalau abang tulis nak tanya orang lain kan? Ada. Jangan risau. Soalan-soalan kamu masih Pak Long simpan. Ada yang kalau boleh jawab. Ada lagi tak? Ada. Bolehkah kalau kita duduk satu level dengan tafsir Al-Quran? Contoh situasi, Al-Quran tu sama paras dengan kaki kita. Contoh, almari Al-Quran di surau Kiki. Orang pada bukan pasal. Mesti kamu tanya. Siapa lu cek? Sama paras ke tak? Mana ada sama paras? Kitab yang paling mulia adalah Quran. Maka Quran perlu diletakkan sesuai dengan kedudukannya. Pertama, usahakan untuk letak Quran di tempat yang lebih tinggi daripada Tutup kamu lah. Usahakan untuk kamu letak Quran lebih tinggi daripada itu. Maksudnya, kalau panas kepala kamu itu lebih baik. Yang kedua, usahakan untuk kamu letak Quran di tempat yang sepatutnya. Contoh, jangan kamu letak kamu punya buku matematik, kamu nak baca Quran. Kamu nak baca Quran. Ni Quran, contoh, ni buku matematik, tapi kamu nak baca Quran, kamu letak macam tu. Dari sudut adab, kamu telah kurang adab dengan Quran. Quran mesti diletakkan. Ketiga, pastikan Quran diletakkan di tempat yang sesuai. Contoh, kalau yang ada di sini ini, ada situasi yang kita tak boleh buang. Contoh macam ni kan, mungkin faktor tak ada tempat. Kalau faktor tak ada tempat ataupun tak ada almari, maka cadangkan kepada ahli jawatan kuasa untuk buka almari
atau bercadangkan kepada pengurusan PDK kita atau Ustaz Fakar, umpamanya Ustaz saya cadangkan Quran kita letak tempat yang tinggi, tapi oleh kerana almari kita tak tinggi, boleh tak kita dapatkan almari? Contoh, kalau lah tak boleh elok, tak boleh elok, maka yang itu dimaafkan. Tetapi janganlah kita pandai-pandai bolehkan Quran itu letak di bawah, kita tunjuk. Contoh, jangan buat itu Quran, jangan. Sebab apa? Sebab kita kena hormati Quran. Tafsir Quran macam mana? Tafsir Quran rendah sikit daripada hafalan Quran. Maksudnya, ranking pertama Quran, tafsir di bawah sikit. Walaupun di bawah sikit, tafsir Quran juga perlu dimuliakan. Sebagaimana kamu meletakkan Quran di tempat yang sepatutnya, maka tafsir Quran pun sepatutnya juga. Okey? Baik. Boleh kalau kita duduk satu level dengan tafsir Quran? Boleh. Dengan syarat kamu tak duduk atas tafsir Quran. Ini tafsir Quran satu level. Ini Quran, ini kamu, tak ada masalah. Tapi kalau kamu duduk macam ni, ini masalah. Okay? Cuma yang lebih baik, cuba angkat tafsir itu atau rendahkan kedudukan kamu supaya tafsir Quran itu lebih tinggi daripada kamu. Itu namanya adab. Itu namanya adab dengan Quran, adab dengan tafsir, adab dengan ilmu. Contoh, pernah tak kamu panggil ayah kamu? Contoh, ayah kamu nama tak ayah kamu? Abdullah. Kamu nama apa? Hanif dia balik rumah. Dia jumpa daddy dia. Dia jumpa papa dia. Dia masuk rumah. Papa dia, daddy dia tengok TV. Dia pun sebut Abdullah, kita sedikit. Siapa lagi orang itu? Pernah ada buang ni dekat bapa kamu? Bak kamu nak? Bak kamu nak apa? Kalau kenapa aku? Bak kamu nak apa? Jariah. Pernah tak? Kamu masuk ke rumah kamu? Jariah, kenapa? Jariah, kenapa lah? Dia nak makan ni? Pernah dia boleh tahu? Kalau dengan mak ayah kamu pun, kamu takkan sanggup, takkan berani menyebut nama panggilan begitu. Begitu juga Quran. Kamu kena muliakan Quran seperti mana kamu muliakan mak ayah kamu. Mana ada kata dia keluar minta sedikit jaya lapar. Mana ada mami mama lapar. Baby ada apa? Ada cari fokus. Okey, boleh mama? Okey. Soalan apa? Yang pertama, wajib kita ajar orang yang ada kaki solat dan baca Quran. Contoh, dia sakit disleksia dan autism. Apa kaitan disleksia, autism dengan OKU? OKU ni ada berbagai orang. Selama dia orang faham, OKU ni orang yang kurang upaya. Contohnya ada kecacatan fizikal. Contoh dia mata tak ada. Palung, adik ipar palung, OKU. Sebelah mata kiri dia tak ada. Sebelah mata kiri tak ada OKU. Ada OKU yang bersifat fizikal. Ada satu lagi OKU disleksia, kategori OKU. Autism, kategori OKU. OKU ni bukan orang upaya, orang kelebihan upaya. Kamu tahu tak? Cuba kamu tengok atas. Lampu yang menyuruh kita, kamu tahu tak? Siapa dia punya
punya pemula yang buat? Thomas Edison. Kamu tahu tak Thomas Edison? Thomas Edison dia ada disleksia. Thomas Edison dia ada disleksia. Kamu ada handphone kan? Siapa yang inventor? Siapa yang invent handphone? Mana ada Samsung? Nokia, mana ada Nokia? Siapa yang mula-mula mencipta telefon? Mana ada di bulan Islam? Graham Bell. Orang yang pertama invent, yang kita tahu lah, Graham Bell. Kamu tahu tak? Graham Bell salah seorang yang mengidap penyakit autism. Sebab tu Pak Long kata, jangan pandang rendah. Please, jangan pandang rendah pada orang yang disleksia autism. Kebanyakan orang yang ada disleksia autism ni orang jenis. Okay? Wajib ke kita ajar orang yang ada ujian solat dan baca Quran? Jawapannya wajib. Contohnya dia sakit disleksia dan autism. Even though walaupun dia ada disleksia dan autism, sebab dia bukan gila. Disleksia bukan gila, autism bukan gila. Okay? Melainkan kalau dia dapat, dia tak wajib solat. Kalau dia dapat pengesahan daripada doktor, dia memang kategori hilang kewarasan. 3 itu tak wajib. Okay? Baik. Autism, dia mudah mengamuk, boleh cederakan orang dan diri sendiri. Ya, even though dia jenis mengamuk, dia cederakan orang lain. Tetap kita wajib ajar dia solat. Pak Long, Abu Haram. Bukan Pak Long Allah. Semasa Pak Long berumur lingkungan 21 tahun, Pak Long ada anak murid. Dia sindrom Down ni dia lebih teruk daripada autism. Setiap kali Pak Long macam sakit kepala. Kamu faham sindrom Down? Dia tak boleh bersenang, dia mengamuk macam-macam. Tapi tetap wajib ajar solat. Tapi nanti kalau dia cederakan kaki macam mana? Carilah orang yang boleh ajar dan tak cederakan kita. Tidak ada alasan. Yang kedua, orang yang OTU itu tak pandai membaca. Bolehkah kita jadi imam walaupun kita perempuan? OTU itu lelaki. Orang yang OTU itu tak pandai membaca. Bolehkah kita jadi imam walaupun kita perempuan? Syarat jadi imam mestilah lelaki. Pertama, untuk jamaah keseluruhan lelaki. Untuk lelaki yang jadi imam adalah lelaki. Untuk perempuan, jika ada lelaki, maka lelaki yang jadi imam. Tak boleh ada lelaki tapi perempuan jadi imam. Maka kalau kamu kata, bolehkah kalau orang tak pandai membaca, kita perempuan, dia lelaki yang tak pandai baca Quran, tak pandai baca, kita jadi imam, boleh ke tak boleh? Tak boleh perempuan jadi imam. Habis itu macam mana? Sembahyang sendiri. Okey? Boleh tak orang yang tak pandai membaca jadi imam? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Siapa jawab boleh katakan? Okey, katakan. Maksudnya bila jawab boleh. Boleh orang yang tak pandai baca jadi imam. Sebab apa? Rukun solat yang perlu dibaca surah Fatihah. Kalau Fatihah dia baik, apa masalahnya kalau dia tak dibaca? Dia tak boleh baca, tapi dia boleh baca Fatihah yang baik. Itu tak jadi masalah. Okey? Baik, bagus soalan ni. Sebenarnya kalau orang bisu solat guna bahasa isyarat ke Ustaz?
tanya sebab tu kamu suka dengan kamu. Kerana soalan kamu, soalan out of the box. Kalau orang bisu, soalan tentang bahasa isyarat kan Ustaz? Sebab saya tengok di TikTok dia soalan tentang bahasa isyarat. Kamu tanya, kamu jawab. Jadi malu nak jawab, dia bilang, betul kan? Orang bisu dia akan soalan kaedah orang bisu. Orang pekak dia akan soalan kaedah orang pekak. Oh, malu. Orang bisu, orang pekak dan orang buta ni soalan ni tak sama ke kita? Dari sudut rukun solat sama, tapi dari sudut tata cara melakukan solat ada sedikit berbeza. Ya lah kalau, ya lah. Kamu tak bisu, dia bisu. Kamu alhamdulillah berdoa ni kan? Kamu tak buta, kamu pula tak ingat apa. Dia buta, dia belakang, dia solat belakang kamu, dia ada diri. Kalau solat dia salah, solat kamu salah. Solat sebab apa? Sebab balik kita. Solat dia salah. Tak sah. Sebab apa? Tak balik kita. Mana kamu tak ada tak balik kita ni buta? Kan? Mana boleh sama? Sama ke? Pada solat orang tukar dengan solat tak tukar. Ada tak perbezaannya? Tukar dia malah dengar Allahu Akbar. Allah yang bilang, kamu yang tak pekak, bila saya Allah yang bilang, kamu pun bilang, dia ada pekak. So ada perbezaan, of course lah sebenarnya ada perbezaan. Tapi salah berarti tak kepada kedua-duanya. Okey, ya. Jadi orang bisu tetap wajib solat dengan kaedah dia sendiri. Di solat macam mana dulu? Palu pun tak tahu. Kau palu tak isi. Palu tak tahu dan palu tak tahu. Jadi palu kalau palu tunjuk bagus. Kalau palu ajar kamu tu tak boleh juga. Sebab sekarang ni tak ada yang pekak, tak ada yang bisu, tak ada yang pekak. So tak ada keperluan untuk palu ajar orang yang pekak, bisu dan pekak. Kalau ada orang palu ajar. Macam mana orang pekak solat, macam orang bisu solat. Kalau tak, ada yang pekak dulu. Okey? Boleh? Baik, mudah-mudahan dengan 3 soalan yang Pak Nur dah jawab ni sedikit banyak membantu kamu, mencerdaskan kamu dan ada manfaatnya. Salah silap kalau kita minta maaf, terkasar bahasa ataupun penggunaan perkataan yang tak baik, Pak Nur mohon ampun dan maaf. Pak Nur harap apa yang Pak Nur sampaikan ada faedahnya kepada kamu. Dan sekiranya kamu ada masalah ataupun ada apa-apa pertanyaan, insya-Allah ke depan kamu boleh ajukan sekali lagi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum pada wudu ataupun terbatal